Maka kita kongsikan dulu 8 tanda taubat kita diterima di sisi Allah SWT. Kan? Kita banyak istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim kan. Maka disebutkan oleh ulama, disebutkan ada 8 tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Nazir Masjid Al-Falah SJ 9, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan rahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada malam ini. Tuan-tuan, Allah berikan lagi izin untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dalam kita beribadah, antara perkara yang kita harapkan ialah agar Allah terima segala amalan kita. Sebab itulah baginda Nabi SAW berpesan kepada kita untuk kita sentiasa berdoa di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kenapa? Beramal ni letih tuan-tuan. Beramal ni penat. Beramal ni perlukan kepada mujahadah. Kan? Sama ada mujahadah untuk kita mengisi masa kita dengan membaca Al-Quran. Nak baca Quran bukan senang tuan-tuan. Kan? Perlukan kepada kekuatan. Kan? Berapa ramai di kalangan kita masa belajar, dia boleh hatamkan Al-Quran seminggu sekali. Kadang-kadang sebulan sekali. Tapi bila dah habis belajar, kadang-kadang setahun sekali pun payah. Kan? Begitu juga kita mengharapkan agar segala amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena tengok, adakah dalam kita beramal itu ada tanda-tanda diterima oleh Allah SWT. Begitu juga kalau kita bertaubat, dan kita bertaubat kepada Allah SWT, hari-hari kita bertaubat. Ustaz, saya hari-hari istighfar 100 kali, saya istighfar 200 kali, saya istighfar 1000 kali. Apa tanda istighfar saya diterima oleh Allah SWT? Kena tanya kan? Kena tengok. Kalau tidak, kita nanti tidak merasakan bagaimanakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara contohnya tuan-tuan, tandanya, contohlah kalau kita banyak bertaubat kepada Allah SWT. Dan mungkin masa muda-muda dulu, masa kita masih lagi dalam keadaan segar, lupa kepada untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tengok, sebelum kita cerita pasal tanda diterima amal ibadah kita di sisi Allah SWT, maka kita kongsikan dulu 8 tanda taubat kita diterima di sisi Allah SWT. Kan? Kita banyak istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim kan. Maka disebutkan oleh ulama, disebutkan ada 8 tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah dia risau, dia takut pada urusan lidahnya, pada urusan lisannya. Lalu dia mencegah lisannya daripada berbohong dan daripada ghibah, mengumpat, dan juga daripada banyak berkata-kata. Kan tuan-tuan, dosa yang paling banyak kan dosa lidah. Sampai Imam Ghazali karang kitab
Afatul Lisan. Ui, panjang. Tuan-tuan, panjang. Kalau kita baca kitab Penawar Bagi Hati pun antara yang panjang bab lisan. Kalau baca kitab Ihya Ulumuddin pun sama juga bab lisan. Tuan-tuan, tentang lisan. Maka bila kita dah bertaubat kepada Allah, tuan-tuan, maka kita akan Allah berikan kekuatan untuk kita risau, untuk kita bimbang, untuk kita takut tentang apa-apa yang keluar daripada lidah kita. Tuan-tuan, kita kena ingat, tuan-tuan, ghibah ni adalah dosa besar. Itu mengumpat. Jadi akhirnya dia sibuk selepas dia risau, dia takut dengan urusan lisannya, maka dia sibuk dengan zikrullah dan juga tilawatil Quran. Dia cari kesibukan dengan berzikir kepada Allah. Kan kat tangan tasbih, lalu dia baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ataupun dia baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dan sekarang ni pun banyak lah. Kadang-kadang kalau kita pegang tasbih, kita ingat. Kita tak pegang tasbih, tak ingat. Jadi untuk mudahkan kita, ada macam-macam orang buat untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaru, cincin. Kan, cincin tasbih. Jadi ada kat cincin di tengah jari. Dan yang kedua, dia takut akan urusan perutnya. Ayyakhafa fi amri batnihi. Dia risau akan urusan perutnya. Maka dia tidak akan masukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali sesuatu yang halal walaupun sikit. Dia akan pastikan yang masuk dalam perutnya itu adalah sesuatu yang halal walaupun makanan tu sedikit. Kan, tuan. Allahumma salli. Maknanya kita dah makin peka. Dan makin peka dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh badan kita. Kita akan tengok bagaimana penyediaannya, bagaimana sumbernya, tuan. Maka kita akan berhati-hati dengan apa yang masuk dalam mulut kita. Yang kedua, yang ketiga, iaitu dia ayyakhafa fi amri basarih, dia takut akan urusan penglihatannya. Kan? Maka dia tidak melihat kepada yang haram, dan juga dia tidak melihat kepada dunia. Yang pertama, tidak melihat perkara haram. Ini agak mudah, mungkin kata-kata boleh mudah segalanya, tuan. Yang kedua ni, dan tidak melihat kepada dunia dengan pandangan suka. Kan kita tengok orang naik Belfire kan, syok juga dapat kereta ni. Itu namanya mesti pandangan suka. Kan? Dapat tengok ni, syok juga ni kan. Jadi wa inna ma yakunu nadhruhu ala wajhil ibrah, dan hanya sesungguhnya penglihatannya itu melihat sesuatu untuk mengambil pengajaran. Dan melihat sesuatu kejadian, sesuatu perkara di hadapannya adalah untuk mengambil ibrah tentang kekuasaan Allah SWT, tentang rahmatnya Allah SWT, tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu adalah tanding ketiga. Yang keempat, tuan, ayyakhafa fi amri yadihi, iaitu dia takut akan urusan tangannya. Maka dia tidak membentangkan tangannya untuk perkara haram. Kan? Sama ada dia memukul orang, atau mengambil hak orang lain, ataupun mengambil rasuah. Dia risau tentang urusan tangannya. Kan? Sesungguhnya dia hanya menggunakan tangannya itu untuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, kan dia risau tangan dia ni. Waktu kita kata kita di antara tanda Allah nak kita baik ni, di antara mudahnya Allah nak kita baik ialah dia bangunkan kita pagi hari dan dia mudahkan kita untuk berbisik-bisik dengan dia. Astaghfirullahalazim wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang beristighfar pada waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Jadi dia
usahakan bagaimana tangan yang Allah kurniakan ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk berkongsi rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan untuk membantu orang lain, digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kelima, ayyakhafa fi amri qadamaihi, iaitu dia takut pada urusan kedua kakinya. Maka dia tidak berjalan dengan kedua kakinya pada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berjalan menggunakan kedua kakinya pada untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ma yamshi bima fi taatillah, dan sesungguhnya dia berjalan dengan keduanya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara yang paling mudah untuk kita gunakan sekarang ialah berjalan ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan ke masjid, berjalan ke surau, berjalan ke majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, majlis-majlis ulama, tuan-tuan kan. Tuan, baru-baru ni Habib Umar datang ke sini kan. Tuan-tuan, dalam satu riwayat disebutkan, kalau kita dulu banyak dosa, tuan-tuan, banyak dosa kan, tuan-tuan, dulu kita mungkin suka pergi konsert lagu-lagu rock, konsert lagu-lagu kan, tuan-tuan. Maka macam nak balas balik, tuan-tuan, kata nak tebus balik. Maka dikatakan barang siapa yang datang kepada majlis ulama yang ingatkan dia kepada Allah, yang menjadikan dia takut kepada Allah, yang menjadikan dia cinta kepada Allah, maka akan menghapuskan 70 majlis ataupun program yang dia pergi sebelum ni, yang lagu-lagu, yang kata yang melupakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, bila kita diberikan umur panjang, alhamdulillah Allah bagi kita seronok nak pergi majlis ilmu, seronok nak dekat duduk dalam solat berjemaah, seronok untuk bersama-sama orang-orang yang pada kebaikan. Dan maka ini adalah untuk menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanan. Allah menggantikan keburukan-keburukan mereka pada kebaikan. Kemudian yang keenam, tuan-tuan. Yang keenam ni, ayyakhafa fi amri qalbihi, iaitu dia risau akan urusan hati dia. Hati, tuan kan. Maka kerana kerisauan dia, kerana kebimbangan dia, kerana rasa takut dia, fayakhruju minhul adawah wal baghdha wa hasadil ikhwan. Maka dia akan keluarkan daripada hati tersebut, maka dia akan keluarkan daripada hatinya permusuhan, sifat permusuhan, sama ada dengan keluarga, dengan adik-beradik, dengan rakan-rakan, dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja, dan tuan-tuan, banyak tuan kan, dengan orang-orang sekeliling dia. Dan dia buang juga sifat baghdha, sifat kebencian kan, kemarahan kepada seseorang, dikembalikan kepada memaafkan, dikembalikan kepada kelembutan, dan juga dengki kepada saudara-saudaranya, kepada rakan-rakannya. Maknanya dia sibuk dengan membersihkan diri dia. Dia risau. Kalau ada perasaan masih lagi ada benci dengan orang, dia akan cuba buang. Kalau masih lagi ada hasad dengan orang, dia akan buang. Kan? Itu adalah antara tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau masih lagi ada, kita kena teruskan usaha untuk bertaubat. Kenapa? Taubat ni adalah permulaan. Kalau kita nak berjalan kepada Allah, kata para ulama, aslu kulli maqamin wa hal, permulaan kepada setiap maqam dan hal itu adalah taubat kepada Allah. Macam kita nak buat rumah kan. Kita nak buat rumah, perkara yang paling penting apa tuan? Katakan para ulama, taubat ni adalah umpama menempati tapak rumah tersebut. Kalau kita sebut tanah lah sekarang kan, kalau tak ada tanah, boleh tak buat rumah? Tak boleh buat rumah tuan. Walaupun tanah tu tanah sewa ke, tanah pajak ke, kena tanah dulu, baru kita boleh dirikan rumah. Begitu juga kalau kita kata nak dekatkan diri kepada Allah, kita nak membina hubungan dengan Allah, kita nak mendapat maqam redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka bermula dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda diterimanya yang kita sebutkan tadi, 6 kan. Tu. Maknanya dia yang keenam, dia risau dengan apa urusan hati dia ni.
Dia selalu tengok hati dia, ada tak lagi sifat rasa benci dengan orang lain, pemusuhan dengan orang lain, ada tak rasa hasad dengki dengan orang lain, maka dia akan usahakan buang. Supaya apa? Hatinya menjadi hati yang sejahtera. Lalu wa yudkhilu fihi, dia masukkan ke dalam hatinya tu apa? An-nasihah. Nasihat-nasihat yang baik. Wasyafaqah al-muslimin, sifat kemesraan kepada orang muslimin. Tuan-tuan, dia akan cuba masukkan dalam hati dia sifat mesra dengan setiap orang Islam dan juga sifat rahman, sifat rahim kepada orang-orang Islam. Tuan-tuan, ini yang keenam. Yang ketujuh, ayya khafa fi amri sam'ihi fala yasma'u illa al-haqq. Dia takut, dia risau pada urusan pendengaran dia. Tuan, fala yasma'u illa al-haq, maka dia tidak mendengar kecuali perkara yang benar. Tuan-tuan, kenapa tiba-tiba bila bertaubat dia risau dengan telinga dia? Sebab telinga ni memang Allah jadikan untuk mendengar perkara-perkara yang benar, bukan digunakan untuk menggunakan mendengar pada perkara yang haram. Jadi bila dia bertaubat kepada Allah SWT, tanda diterima taubat dia, maka dia risau dengan apa yang pernah dilakukan dengan telinganya dahulu, perkara-perkara yang didengar sebelumnya, tuan. Maka ditukarkan dengan mendengar perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga perkara yang diredai oleh Allah SWT. Kemudian yang ke-8, tuan, yang ke-8. Dia takut pada urusan ketaatannya. Tuan, urusan dia tengah taat ni, dia tengah mentaati Allah, dia rajin berjemaah, dia rajin bersedekah, dia rajin nak korban ni kan, dia rajin buat tiap tahun buat korban, tak pernah miss. Kemudian dia rajin juga melaksanakan kebaikan-kebaikan. Itu pun dia risau, itu pun dia bimbang. Bimbang apa, tuan? Kerana kerisauan dengan ketaatan dia tu, dengan ibadahnya, maka fayaj'alaha khalisatan liwajhillah, dan dia akhirnya berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan ibadahnya ikhlas semata-mata kerana Allah. Dia mujahadah, dia bersungguh-sungguh untuk memastikan ibadahnya ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan wayajtanibur riya wan nifaq, dan juga dia meninggalkan, dia menjauhkan, dia mengelakkan daripada riya dan juga sifat nifaq, sifat munafik. Tuan-tuan, ini adalah tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah SWT kan. Macam kita, tuan-tuan, sebenarnya bila kita berubah dari satu perkara kepada satu perkara kebaikan, sebenarnya itu juga dianggap sebagai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu kita masa muda-muda ada duit, ada harta, tapi tak ada kesedaran kan. Jadi kita lupa nak berkorban kan. Kita anggap korban sekali semua hidup. Lepas tu bila dah belajar, korban ni sunat bagi setiap tahun bagi orang yang mampu, maka kita pun kembali untuk melakukan korban setiap tahun. Maka itu pun dianggap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Risau, Allah dah bagi harta ni, risau nanti Allah hisab. Kemudian Allah dah bagi kesihatan ni, risau nanti Allah hisab. Maka sebenarnya bila kita contoh sama juga, dulu kita lupa, jarang nak pergi rumah Allah kan, kerana kesibukan dengan pekerjaan kita, kerana kelalaian kita, kealpaan kita. Akhirnya sekarang ni Allah mudahkan kita untuk datang ke rumah Allah dengan hidayah daripada Allah SWT. Maka itu juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah. Lalu kita akan menyesali, ya Allah, selama ni 40 tahun ya Allah lalai dengan kehidupan dunia. Maka timbul kerisauan-kerisauan. Itu adalah tandanya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dikisahkan bahawasanya dalam ada riwayat di kalangan Bani Israel, seorang pemuda yang telah beribadah kepada Allah selama 20 tahun. Dia beribadah kepada Allah selama 20 tahun. Kemudian lepas dia beribadah tu, kemudian dia bermaksiat juga 20 tahun. Dia ibadah 20 tahun, lepas tu dia maksiat 20 tahun. Kemudian dia melihat kepada cermin.
tengok cermin, lalu dia lihat uban kat rambut dia. Tengok cermin ada uban rambut dia. Kan? Dan juga janggutnya dia uban. Kan? Tengok cermin, oh rambut aku dah uban dah. Janggut pun ada uban dah. Tuan. Lalu dia merasa buruk pada dirinya. Rasa perasaan dia macam, aku sampai bila takkan dah sampai beruban pun tak nak bertaubat lagi, tak nak berubah lagi kan. Maka dia telah berkata dalam munajat dia, wahai Tuhanku, aku mentaati engkau selama 20 tahun. Dan sebelum itu kan 20 tahun dia bertaat kepada Allah SWT kan? Kemudian aku juga telah menderhaka pada engkau selama 20 tahun kan? Maka dia kata, adakah kalau aku kembali sekarang ni kepada engkau, aku bertaubat kepada engkau, engkau terima taubat aku? Kan? Maka lalu dia mendengar perkataan daripada orang yang berkata, kan, dia tak tengok, tak nampak orang tu, dia dengar suara saja, tuan-tuan kan. Engkau mencintai kami, maka kami mencintai engkau. Ahbabtana fa'ahbabnaka, tuan-tuan kan. Dan engkau meninggalkan kami, lalu kami meninggalkan kau. Maknanya 20 tahun belum tu, engkau mencintai kami dengan beribadah 20 tahun, kami pun mencintai engkau. Lalu engkau meninggalkan kami 20 tahun di maksiat, kami pun meninggalkan engkau. Dan engkau menderhaka kepada kami, lalu kami biarkan kau. Menderhaka pada kami, kamu biarkan kau. Dan apabila engkau wa in raja'ta ilaina, kalau kamu kembali kepada kami, maknanya kembali kepada Allah, qabbalnaka, kami akan terima kamu. Maknanya tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Disebutkan dalam riwayat ketika iblis kan, iblis berjanji kepada Allah SWT kan. Iblis berjanji kepada Allah SWT, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Dan iblis kata, wahai Tuhanku, ketika Allah telah mengabulkan permintaan iblis, tuan, ketika Allah telah mengabulkan permintaan iblis untuk diberikan tangguh kan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah berikan tangguh aku sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat kan. Maka dia kata apa? Iblis kata apa? Wa izzatuka, ya Allah, wa izzatika, demi keagunganmu, aku tidak akan keluar daripada hati anak Adam selagi mana roh dalam jasad dia. Maknanya iblis dah janji dah, dia tak akan keluar daripada jasad kita ni, daripada tubuh kita ni, selagi mana roh ada dalam diri kita. Kan? Maka Allah SWT berfirman, wa izzati la amna'uhum at-taubah ma damati arwahuhum fi ajsadihim. Dan demi keagunganku, aku tidak akan mencegah mereka daripada bertaubat, tidak akan menolak taubat mereka selagi mana roh-roh mereka pada jasad mereka. Selagi mana jasad kita, selagi mana roh masih pada jasad kita, maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila yugharghir, dah sampai pada terongkong, maka tidak akan terima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, kemudian iblis berjanji, aku akan datang daripada depan mereka, aku datang daripada belakang mereka, aku akan datang daripada kanan mereka, daripada kiri mereka. Maka malaikat pun risau. Malaikat dengar, tuan, aku akan datang daripada depan, belakang, kiri, kanan. Malaikat hati dia dah bimbang, risau kan. Tuan, bimbang pada manusia. Malaikat pun bimbang, macam mana manusia selamat daripada syaitan ni. Tuan-tuan, iblis janji dah, la'atiyannahum, aku pasti akan datang kepada mereka, depan, belakang, kanan, kiri. Maka fa'auhallahu alaihim, lalu Allah memberikan wahyunya, mewahyukan kepada malaikat kan, bahawasanya bagi manusia itu ada dua arah lagi. Apa lagi kita sebut?
Depan, belakang, kiri, kanan. Dua lagi sebut tak sebut. Atas dan bawah. Atas dan bawah. Maka dikatakan bagi manusia itu masih ada dua arah yang boleh digunakan. Atas dan bawah. Kan? Maksudnya apa? Dikatakan bagi manusia itu ada dua arah lagi untuk digunakan bagi mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa idza rafa'a yadayhi, apabila dia mengangkat kedua tangannya. Kan? Biddu'a, dia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah SWT ala sabil khudu', dalam keadaan tunduk kepada Allah. Dia angkat tangan tu kerana bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah SWT, maka Allah akan ampunkan dosanya. Dan ada arah atas lagi. Bukannya kita kata Allah di langit, tapi arah atas tu adalah satu yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita jadikan kiblat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita angkat tangan, ya Allah ampunkan dosa-dosaku, dosa besar, dosa kecil, dosa yang kita tahu, dosa yang kita tak sedar, dosa yang dengan Allah, dosa dengan manusia, dosa yang nyata, dosa sembunyi. Kita angkat tangan berdoa memohon kepada Allah, maka kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan kan. Sebab itulah kita usahakan untuk memperbanyakkan sayyidul istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, bawah. Kan arah atas dah, angkat tangan. Yang bawah mana? Iaitu au wada'a wajhahu, ataupun diletakkan wajahnya di atas bumi dalam keadaan khusyuk. Sujud kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Ghufirat lahu adz-dzunub, maka akan diampunkan baginya dosa-dosanya. Tuan, wala ubali, dan aku tidak peduli bahawa banyak dosa dia. Kalau dia angkat tangan betul-betul kerana tunduk kepada Allah, takut kepada azab Allah SWT, takut kepada kemurkaan Allah, takut kepada seksaan Allah SWT, dan juga dia sujud juga kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, nak kembali kepada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang telah melakukan kejahatan pada waktu siang. Dan juga Allah telah membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa pada waktu malam, sehinggalah terbit matahari daripada arah barat. Selagi mana matahari belum terbit daripada arah barat, maka selagi mana itu dosa kita, taubat kita masih lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dan juga An-Nasa'i. Tuan, ini adalah bagaimana kelebihan, maknanya masih lagi kita ni di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berhadapan dengan iblis yang sentiasa menggoda kita, sentiasa berusaha untuk menjerumuskan kita, namun kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, itu adalah permulaan. Jadi kemudian yang seterusnya adalah apa tandanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah SWT, kita melawan hawa nafsu kita melawan godaan syaitan, kan? Kita mujahadah dalam melawan sifat bakhil kita, sifat kedekut kita, dan juga sifat malas kita, sifat melengah-lengahkan kita lawan. Kenapa? Nak mendekatkan diri kepada Allah SWT, kan? Maka apakah tandanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Jaruk telah menyuraikan dengan mengatakan tanda-tanda seseorang hamba itu diterima amalannya oleh Allah. Kan? Ni kita mesti nak kan, kita nak jadi macam orang kafir. Mathalul ladzina kafaru a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif. Amalan, perumpamaan amal orang-orang kafir. Allah beritahu perumpamaan amal orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni beramal juga. Mereka buat kebaikan, mereka bantu orang susah, mereka memudahkan urusan orang, tuan-tuan, kan? Tapi amalan kebaikan mereka tu adalah seperti
debu-debu yang ditiup oleh angin kencang. Tak ada apa. Nah, kita tak nak macam tu. Kita nak amal kita diterima oleh Allah SWT, yang mana bila amal itu diterima, maka mudah-mudahan jadi fa amma man thaqulat mawazinuh. Barang siapa yang amal, timbangan amalnya banyak, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang baik di akhirat, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maka kalau seorang hamba itu diterima amalnya oleh Allah, akan dapat dikesan menerusi 3 tanda yang dikurniakan padanya. 3 tanda. Tadi tanda diterima taubat. Ni tanda diterima amal. Dikatakan seorang hamba yang diterima amalannya itu dikurniakan kegembiraan dengan dihilangkan ketakutan dan perasaan duka cita, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Maknanya pertama sekali tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kegembiraan oleh Allah SWT dengan amal yang kita buat. Kan, diberikan ketenangan dengan amal yang kita lakukan, keseronokan dengan amal yang kita lakukan. Kita berzikir, kita baca Quran, kan, Allah berikan kegembiraan, bukan dengan kemalasan, bukan dengan terpaksa. Kan. Itulah antara amal kita diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal ghafurur rahim. Maksudnya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Iaitu siapa? Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia, kat dunia lagi dah rasa kegembiraan, dan Allah titipkan kegembiraan dalam hati mereka, dan dalam kehidupan di akhirat, dan kehidupan di akhirat tidak ada perubahan bagi kalimah-kalimah janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Maknanya kalau kita betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, dalam kita beribadah kepada Allah, maka pasti akan dapat kegembiraan. Kenapa? Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li kalimatillah. Tuan-tuan, kan? Tidak ada perubahan pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Ali As-Sabuni ketika menafsirkan ayat itulah berkata, bagi mereka ada berita gembira di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka gembira. Kenapa? Mereka Allah permudah, Allah jadikan mereka rasa seronok dengan amal ibadah mereka. Gembira dapat baca Quran, alhamdulillah Allah masih izinkan baca Quran. Bersedekah, gembira, alhamdulillah Allah bagi harta lagi untuk bersedekah. Bila berkorban, alhamdulillah Allah bagi harta lagi untuk berkorban. Kan? Bila dapat melakukan kebaikan, alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan aku dapat buat kebaikan. Dia gembira dengan amal-amal yang dilakukan. Kan? Itu maknanya adalah tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirat, iaitu malaikat menggembirakan mereka ketika nazak dengan keredaan dan rahmat Allah SWT, manakala di akhirat pula dengan janji-janji syurga dan kemenangan yang besar. Kalau menurut Syekh Ali As-Sabuni, kegembiraan ini adalah ketika nazak. Maknanya diberikan kegembiraan ketika nazak, maka dia dapat melihat tentang kabar syurga Allah SWT, sehingga dia rasa gembira dengan apa yang dilakukan di dunia. Yang pertama. Yang kedua, seseorang hamba itu juga dizahirkan rahsia khilafah padanya dengan kurniaan-kurniaan, seperti dimudahkan segala urusannya. Tadi gembira, hati ni gembira ni sifat hati. Kegembiraan, keseronokan dan kepuasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah dia dikurniakan kemudahan dalam setiap urusannya. Kan, bila dia melakukan satu urusan, maka Allah permudahkan urusannya. Kenapa? Dia sentiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia permudahkan dalam urusan dunianya, dipermudahkan dalam urusan akhiratnya,
dipermudahkan urusan keluarganya, dipermudahkan urusan-urusan yang berkaitan dengan dirinya, dan juga tentang untuk memudahkan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, tuan-tuan, kan? Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan menggunakan bagi mereka agama telah diredainya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman yang sentosa, menjadi aman dan sentosa. Jadi bila kita Allah permudahkan urusan kita, dalam setiap urusan kita Allah permudahkan, kerana apa? Kerana tandanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan makna bila kita hidup kita susah, hidup kita payah, tapi bagaimana sama ada hidup kita payah itu sehingga kita susah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, ataupun kita hidup susah tapi tenang dengan ketentuan Allah, maka itu berbeza, tuan-tuan. Apatah lagi akhir zaman ni, tuan-tuan, kan? Akhir zaman, tuan-tuan. Kita dah melalui fasa-fasa yang keempat. Hadis Jibril tu kan, ma amaratuha, apakah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, dah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, kan? 4 perkara: iman, Islam, ihsan, tanda-tanda kiamat. Kita belajar tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat tu untuk apa? Untuk memastikan diri kita termasuk di kalangan orang-orang yang berwaspada dengan fitnah akhir zaman, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, kan, jadi bila kita Allah permudahkan kehidupan kita dalam mendidik anak kita, dalam mendidik isteri kita untuk taat kepada Allah SWT, mengajak keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan mudah kehidup dalam mencari rezeki juga, sehingga kita mudah untuk beribadah kepada Allah, maka itu adalah tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seterusnya, seseorang hamba yang beramal dengan penuh keikhlasan akan mendapat kurniaan penghidupan yang baik dengan naungan keredaan Allah dan juga sifat qanaah yang menghiasi jiwanya, kan? Jadi bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka janji Allah SWT dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, beriman, yakin dengan perintah Allah dan juga larangan Allah SWT, yakin kepada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, tuan, maka kami akan hidupkannya dengan kehidupan yang baik. Allah janji akan hidupkannya dengan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita laksanakan amal soleh ini semata-mata kerana Allah, dalam keadaan beriman, meyakini janji-janji Allah SWT, dan juga meyakini segala ancaman-ancaman daripada Allah SWT, maka kita akan Allah kurniakan kehidupan yang baik. Yang baik, Allah permudahkan kita dalam beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, dalam kita nak melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dipermudahkan bertemu dengan rakan-rakan yang baik. Dipermudahkan dalam kita bergaul dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata ulama? Maksud daripada ayat tersebut, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dengan sifat qanaah. Dan dengan sifat qanaah.
Sifat menerima kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan rezeki yang halal juga taufik untuk melaksanakan amal soleh. Yang pertama, hatinya bersifat qanaah. Yang kedua, rezekinya rezeki yang halal. Yang ketiga, kekuatan untuk melaksanakan amal soleh. Jadi bila kita tanda terima yang ketiga ni disebutkan, bila kita beramal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sifat yang akan ada pada diri kita. Dan sebagai ulama mengatakan akhirnya janjinya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan rahmat sekalian, maka sama-samalah kita ambil, kita sentiasa banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, tuan-tuan, khususnya di akhir zaman ni. Kerana satu maksud taubat ni, tuan-tuan, kata para ulama, antara satu maksud taubat ini ialah bila kita baca Rabbighfirli warhamni, kan. Rabbighfirli tu di antaranya, salah satunya kita minta sungguh-sungguh ialah bila kita minta ampun kepada Allah, maka di situ menyimpan juga perkataan, ya Allah, ampunkan dosaku dan tutup aib aku. Tuan-tuan, kita tahu, tuan-tuan, kita ni kalau Allah buka aib, tuan-tuan, banyak macam mana aib kita, tuan. Sebab tu dikatakan para ulama, taubat ni taubat daripada zahir dan batin. Kenapa? Kalau seandainya kita hanya bertaubat zahir saja, dia macam satu bungkusan kotoran dibungkus dengan kain sutera. Nampak cantik, nampak indah. Bila buka, Allah, najis rupanya. Tuan-tuan, sebab tu kita kata, bila kita bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, di antara satu harapan kita, Allah tutup aib kita. Sama ada di dunia, apatah lagi nanti di akhirat. Tuan-tuan, kita tak nak nanti di padang mahsyar terbentang segala keburukan-keburukan kita yang kita sembunyikan daripada orang lain. Tuan-tuan, dalam masa lain, mari sama-sama di akhir zaman ni kita sangat memerlukan pertolongan daripada Allah SWT. Kita sangat memerlukan keselamatan daripada Allah. Akhir zaman ni adalah kehidupan yang paling tak selamat, tuan-tuan. Kehidupan yang paling tak selamat. Tuan-tuan, dengan satu klik saja, tuan-tuan, kita tak tahu dah apa yang ada pada kita. Tuan-tuan pernah pergi bank, nak pergi masukkan atau nak keluarkan duit tabung haji. Tiba-tiba pegawai kata, tak, maaf tuan, sistem down. Boleh buat, tuan-tuan? Nasib baik dia punya sistem down sehari atau setengah hari. Kalau selama-lamanya, tuan-tuan, dan itu hanya satu klik, tuan-tuan. Tutup je sistem, habis. Sebab tu kita kata, kita sangat-sangat memerlukan keselamatan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kita hanya mampu bertawakal dengan zat yang maha, yang hidup lagi tidak akan mati. Maka sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah, banyakkan taubat kepada Allah, perbanyakkan zikir. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah akhir zaman, keluarga kita selamat, dan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Itu saja pada malam ini, tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.